Tak boleh lah macam tu, double standard. Maknanya masa tu you tipu. Lepas tu rakyat sudah percaya dengan you. Tiba-tiba hari ni you cakap, oh tak ada. Sebab saya dah jadi kerajaan ni, lain pula pemikiran saya. Saya duduk sini, saya tukar otak lain. ST10, sembang santai tapi sampai. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama lagi dengan saya Ali bin Mustafa dalam podcast Studio Tingkat 10. Sebelum itu saya memohon kepada semua untuk like, komen, share kami punya platform Studio Tingkat 10. Dan banyak isu-isu semasa sejak kebelakangan ini, dan untuk membincangkan isu-isu semasa dan bagi meneruskan ST10 episod ke-7 kali ini, bersama saya Saudara Chua Hock Kuan, Pengerusi Perhubungan MCA Negeri Kelantan, merangkap naib Ketua Pemuda MCA. Saudara Chua, selamat datang. Terima kasih. Apa khabar? Apa buat sekarang? Baik. Yang aktiviti-aktiviti sekarang semasa? Sekarang banyak tertumpu kepada kerja hakiki lah. Kerja hakiki lah. Dan juga politik ada masih lagi. Sebab masih lagi memegang jawatan sebagai pengurusi perhubungan untuk negeri Kelantan dan juga ketua bahagian MCA Kota Baru. So, maksudnya gerak kerja sekarang lebih dengan bertumpu kepada masyarakat dah terus macam meneruskan macam biasalah. Saya masih menumpu kepada masyarakat di Kota Baru dan juga terutama kepada ahli kita lah. Ahli. Sebagai tanggungjawab kita sebagai ketua bahagian parti . Dan menyentuh tentang masyarakat ni, dan sudah tentulah kita nak tahu, Chua, apa cerita kedai kopi sekarang ni? Kedai kopi orang Cina ni, apa yang berlega-lega di kedai kopi? Kalau kita tengok kepada keadaan semasa sekarang ni, banyak kalau kita kata kedai kopi, semestinya perbualan dia berkisar di sekitar PRN. Nak tengok keputusan dia macam mana. Yang terlibat tu 6 negeri tu mungkin mereka nak mengundi lah. Tetapi yang negeri-negeri lain yang tidak terlibat tu, mereka nak melihat sejauh mana sokongan rakyat kepada kerajaan, perpaduan, dan juga kepada macam saya di Kota Baru, di Kelantan. Orang luar pun mungkin nak tengok sejauh mana sokongan kepada kerajaan negeri. Seperti ada negeri Terengganu yang kuat PAS, Kedah kuat PAS. Adakah ada perubahan pada kali ini, ataupun di Selangor, di Pulau Pinang dan juga di Negeri Sembilan. Orang yang tidak terlibat kita tengok, yang terlibat kita nak balik undi, ataupun kita tak nak undi. Itu keadaan sekarang lah. Dan tidak kurang juga yang berkenaan isu nilai wang, mata wang kan. Contohnya macam hari ini kita tengok berapa mata wang kita hari ni, saya cek juga menjadi isu-isu hangat lah yang banyak isu memberi kesan lah, maksudnya 6 sekarang berapa? 4.5 lebih, 4.6. Jadi kalau menyentuh bab ringgit ni, kita mungkin ingat balik yang kesan-kesan lepas lah. Contohnya setiap kali ringgit orang penjunam ni akan jadi satu isu yang orang utama kan. Biasanya lah, kalau zaman dulu salahkan kerajaan terdahulu. Biasanya salahkan COVID kan. Masa COVID tu semua negara pun lockdown. Semua negara di seluruh dunia. Sebab nak menyelamatkan nyawa masa tu pun dia punya vaksin pun masih belum ditemui, belum kurang orang nak buat ini lagi vaksin kan. Lepas tu baru dapat vaksin apa semua. To be fair lah, masa itu semua pun lockdown. Tetapi daripada nilai mata wang zaman Datuk Seri Najib, zaman sebelum itu, di mana saya ingat masa tu 3.5 naik sampai 4, sampai 4.5 sekarang ni. Untuk yang menjalankan perniagaan yang melibatkan mata wang asing, contohnya mengimport barang daripada luar negara, ini memberi kesan yang banyak. Kerana kita kata cuma di bawah nilai mata wang itu saja dah berapa dah nilai kerugian dia kalau dalam nilai yang banyak tu. Yalah, maksudnya di kedai kopi tu selain pada PRN tu ada sentuh kalau yang berniaga tu, sebab pagi-pagi mesti mereka yang berniaga buat bisnes apa ni, makan pagi buah-buah, penat kan. Tapi itulah kisah yang berlega kalau kata dalam segi politik lah. Kalau yang lain tu bual tentang family apa tu, itu lain lah. Kadang orang cakap isu dalam negara ni bermula di kedai kopi kan. Maksudnya biasa orang akan dalam realiti kan. Kita duduk di kedai kopi lah, sebab di situlah kita berjumpa kawan,
Kadang-kadang bersarapan bersama tu, Yalah. tanya khabar, tanya tentang bisnes. Itu yang biasa menjadi perbualan lah. Kenapa kita nak tahu contohnya di kedai kopi ni ada lagi tak macam orang nak cuba salahkan orang lain tu. Contoh dulu kan salahkan kerajaan yang tak orang cakap sekarang ni tak efektif. Sekarang ni dia lain sikit. Sebab you cakap tentang masyarakat kedai kopi Cina kan. Kita pergi kedai kopi Cina. Sekarang ni lain sikit. Okey. Lain maksudnya? Lain dia adalah dia belum salahkan kerajaan. Okey. Dia masih bagi peluang bagi masa. Bagi peluang sebab Chinese ni satu komuniti yang mungkin dia bagi masa. Okey. Sebab kita faham bahawa setiap benda yang kita nak buat tu kita ambil masa untuk berjaya. Ya. Okay. Perubahan. Jadi bila dah berlaku perubahan kerajaan yang baru, yang madani, yang perpaduan inilah. Jadi masyarakat masih belum mencemu. Maknanya masih menaruh harapan. Okey. Ada lagi harapan. Masih menaruh harapan untuk kerajaan membuat yang lagi baik lah. Contohnya kita masih menaruh harapan kata PMX boleh buat lagi baik lah. Buat masa akan datang ni lah. Tetapi jangan ambil masa lama sangat. Pasal kamu dah apa 7 bulan lah ingat 8 bulan. 8 bulan lah. Jangan ambil masa lama sangat sebab bila masyarakat Cina dah mula sandiwara terlalu banyak, dia akan ingat. Then lepas itu dia akan buat keputusan, dia akan fight dengan you sehingga dia berjaya. Macam ni lah. Dia akan tuntut ni lah. Dia akan fight sehingga berjaya. Contohnya dia tak minat BN zaman PRU ke 12, 13, 2008. Yes. Dia akan fight sehingga dia menang. Ini adalah semangat orang Cina. Semangat juang orang Cina. Sama juga dalam perniagaan pun mereka akan buat sehingga mereka berjaya. Jadi kalau masa yang diambil itu terlalu lama, saya khawatir ini akan berlaku satu perubahan angin yang besar. Mungkin kalau kita boleh kaitkan yang kenyataan terbaru daripada veteran DAP yang Ronnie Liu yang sudah bersama 41 tahun dalam DAP, dia keluar statement, dia katakan nak kaitkan dengan apa Chua katakan tadi kan. Maksudnya pemimpin setengah lah, segelintir pemimpin DAP ni macam tiba-tiba tak jadi pandai pula. Masa jadi pembangkang macam-macam cakap kan. Jadi biasa masa jadi pembangkang senang sebab kita cuma mencari apa kelemahan kerajaan buat dan kita titik benda tu ya, titik benda tu. Kalau Kelantan dia kata tag benda tu lah. Nampak macam kita pandai lah, kritik. Ayat yang itu ialah kritik. Kita kritik pandai tapi kita tak dapat selesai masalah tu. Tapi sekarang ni tak apa sebab DAP sudah menjadi kerajaan bersama kita dalam kerajaan perpaduan. Dan DAP memainkan peranan yang lebih berbanding MCA dalam kerajaan sekarang ni. Jadi saya rasa ini satu proses pembelajaran untuk DAP tentang apa yang dijanjikan dahulu masa jadi pembangkang dan kita bagi dia peluang untuk dia melaksanakan. Contohnya janji-janji yang ada yang belum ditunaikan lagi, tetapi saya harap mereka yang janji ni dia cari jalan penyelesaian lah untuk merealisasikan apa yang dijanji. Contohnya YB Ngakoming menjanjikan dulu hak milik tanah untuk kampung baru. Kebetulan kena pula dengan portfolio dia sekarang. Portfolio dia sekarang untuk kampung baru. Okey, masa itu dia pembangkang. Tapi sekarang dah jadi kerajaan. Jadi dia kena fikirlah cara macam mana untuk menyelesaikan masalah inilah. Okey, contohnya untuk CJUEC. Saya cakap ni bukan nak goreng benda yang basi Saya cuma nak ingatkan ini janji-janji dulu. Ni fakta kan? Yang menjadikan masyarakat Cina mengapa mencemu MCA kerana isu-isu inilah yang dijanjikan. Jadi masyarakat nampak macam DAP boleh nak buat benda macam ni. DAP mampu untuk buat. DAP janji nak buat. MCA tak boleh buat walaupun dah ber-50-60 tahun menjadi kerajaan. Jadi MCA dilihat tidak ada fungsi lah. Tidak memperjuangkan isu dan juga hak orang Cina. Tetapi macam kita faham MCA ni dia lebih tolerate sikit. Tolerant. Tapi dua ni, satu lagi UEC. Satu lagi sistem yang diperjuangkan oleh DAP yang sekian lama yang baru keluar isu minggu lepas ialah kuota ni. Kuota untuk pelajar masuk universiti ni dulu yang diperjuangkan ini oleh DAP. Jadi
saya nak ingatkan juga kepada pemimpin UMNO, apabila MCA ingatkan kembali kepada DAP, pemimpin UMNO tak payahlah nak backup DAP. Dia kata, oh dulu you jadi kerajaan, you tak cakap apa. Sebab ini bukan janji kita. Ya, kita cuma mengingatkan saja. Ini kita mengingatkan rakan baru kepada UMNO. DAP, rakan baru ni. Jadi kita nak mengingatkan dia bahawa dulu you yang memperjuangkan benda ni. Sekarang ni you kata negara kita, pengerusi DAP chairman DAP Guan Eng kata negara kita masih belum sesuai untuk menghapuskan kuota. Apa ni? Zaman you 10 tahun lepas, 15 tahun lepas, 2-3 penggal pilihan raya yang lepas, you yang memperjuangkan benda ni. You kata masyarakat Cina ni di Malaysia tidak sama rata. Second class citizen. You kata MCA tidak dapat memperjuangkan ni. You yang memperjuangkan benda ni. Dan juga hari ini selepas menjadi kerajaan, you kata benda tu tidak sesuai lagi. Tak boleh lah macam tu, double standard. Maknanya masa tu you tipu. Lepas tu rakyat sudah percaya dengan you. Tiba-tiba hari ni you cakap, tak ada. Sebab saya dah jadi kerajaan ni, lain pula pemikiran saya. Saya duduk sini, saya tukar otak lain. Tukar otak. Saya rasa tak sesuai. Sebab Malaysia ni kita politik matang lah. Apa yang kita boleh buat, kita buat. Yang tak boleh, kita jangan janji benda macam tu. Kita janji Malaysia yang lebih baik, okey. Tapi jangan janji benda yang kita pun was-was. Ni janji bulan bintang Ya, sebab kita ada dasar pendidikan negara. Kita ada dasar tanah negara. Semua ni kita kena tengok kepada dasar yang ada dan juga tengok pada akta dan juga perlembagaan yang kita ada. Ya, betul. Kita kena ubah benda itu dulu, baru kita boleh merealisasikan apa yang kita janji. Kalau yang betul, kita kata betul lah. Kalau yang buat baik, kita pun buat baik. Bukan kata sebab sekarang ni kita dalam satu kerajaan perpaduan, kita semua nak backup. Semua yang kita buat ni betul. Tak ada. Sebab sedangkan dulu masa kita dalam Barisan Nasional pun, UMNO pun kritik kita, kadang-kadang kita pun kritik UMNO. Check and balance lah. Check and balance. Sebab walaupun kita duduk dalam satu pakatan, kerajaan, gabungan, tapi kalau ada apa yang tak betul, kita perlu tegur-menegur untuk proses menjadikan pentadbiran kita itu lebih baik. Kerana kita ni menguruskan negara. Jadi saya balik kepada tadi lah. Saya kata janji dan juga kena buat lah. Bagi dia try. Sekarang ni saya kata sebab baru 8 bulan, mungkin dia masih mencari rentak untuk mencari macam mana saya nak menyelesaikan masalah ini. Tak apa, bagi masa. Kita bagi masa. Dulu kalau sebelum ni cakap baru kahwin takkan dapat anak. Betul. Betul. Itu saya setuju. Itu ayat-ayat yang selalu digunakan dululah. Tapi kita terbiarkan lah. Lepas kan. Bagi peluang, bagi ruang. Kita tengok kepada yang ke hadapan. Jadi apa yang dijanji tu, cubalah direalisasikan. Kalau you rasa pada masa dahulu MCA tidak dapat tunaikan, inilah tuntutan-tuntutan yang masyarakat Cina betul-betul perlu. Sekarang DAP sudah memainkan peranan yang lebih besar daripada MCA dalam kerajaan perpaduan. Jadi ambillah masa 5 tahun ini, ambillah peluang ini yang rakyat sudah bagi, cuba selesaikan. You tak boleh selesai secara total 100%. Sekurang-kurangnya nampak ada proses ke 30%, ke 40%, kerana kita pun faham proses untuk membuat satu-satu perubahan ni dia kena ambil masa. Bukan kata saya kata esok you kena tunaikan UEC you apa, tak apa. Tapi you perlu buat proses ke arah yang you janji tu. Ataupun kalau you dah rasa you putus asa, you tak boleh, you minta maaf lah sekarang. Sempat lagi. Sempat lagi, tak apa. You minta maaf. Dulu kita menyalahkan MCA tak boleh buat ni, kita nak buat ni. Sebab masa tu kita jadi pembangkang. Kita nampak benda tu senang. Bila kita masuk dalam kerajaan, kita tengok ada kekangan dari segi sini dan kita rasa ambil masa yang lama, kita tak boleh buat. Ataupun kalau you rasa boleh buat, tapi biasanya ahli politik ni dia ego dia lebih sikit. Dia tidak akan minta maaf. Dia akan ambil masa, drag masa, buy time sehingga dia bersara lah. Sampai hujung. Sampai itu. Jadi itu yang saya nampak sekarang ni. Jadi saya rasa sebagai orang politik ni kejujuran pun perlulah. Main politik. Nak orang sokong tu satu hal. Nak dapat sokongan tapi jangan tipu banyak lah. Banyak sangat tipu. Jangan banyak sangat tipu. Dan banyak lagi kita akan bincangkan fokus untuk MCA dan juga politik semasa dan kembali selepas ini. ST10, sembang santai tapi sampai. Kembali lagi bersama saya Studio Tingkat 10 dan kita bersama Chua Hok Kuan, pengurusi Perhubungan MCA Negeri Kelantan, merangkap Naib Ketua Pemuda MCA. Dan bro, Chua Hok Kuan, tadi kita ada menyentuh tentang kenyataan daripada Ronnie Liu yang 41 tahun dah bersama DAP, orang lama ni, veteran yang memang dah
orang cakap otai DAP. Dan dia juga kata segelintir pimpin DAP sekarang ni seolah-olah macam MCA, pimpin MCA. Mungkin apa respon kawan? Okey, saya kata beginilah. Saya lihat sekarang ini ramai pemimpin DAP dia seolah, dan pemimpin UMNO juga saling backup. Saling backup tu tidak salah lah. Sebab dalam satu pasukan kita kena saling backup. Tetapi jangan backup yang terlalu menjijikkan lah. Sehingga masyarakat rasa jelek, jijik lah. Sebab dulu yang maki yang berat sangat ni pun UMNO maki DAP, DAP maki UMNO. Tapi nak backup okey. Tapi berpada-pada lah. Orang kata biar cukup itu sajalah. Jangan terlalu over. Saya tengok semalam mungkin statement mungkin yang event yang 2-3 hari lepas dah. Ngakomeng juga di Sekinchan berdiri satu pentas dengan Datuk Jamal. Dulu ni Datuk Jamal ni kena apa, Jamal Jamban lah, Jamal apa lah, semua kapak tongkol lah apa kan. Ngakomeng kata sekarang ni tak ada lagi. Datuk Jamal sudah tengok tak ada pakai tuala lagi, pakai ni lah. You tengok dia punya mesin tu kan, mesin basuh tu, klorok tu, nak itu pemutihan. Itu kita tak kisah, tapi janganlah sampai orang rasa you ni duduk sini dah jadi orang lain. Kita rasa jijik lah kan. Pemimpin UMNO pun DAP yang sekarang ni tak sama macam dulu. You kena ambil kira you punya ahli punya perasaan. Dulu daripada lahir sampailah ahli you tu yang lahir daripada kecil sampailah besar tu, you dah maki DAP macam-macam lah, komunis lah apalah. Sampai sekarang you kata dia dah lain, dia dah baik apa. Sekarang ni kalau kita cuma adalah kerjasama politik seperti yang ditonjolkan kepada publik adalah kerajaan yang di-Pertuan Agong. Demi kestabilan. Itu demi kestabilan, okey kita terima. Tetapi hanyalah sebagai rakan partner politik. Sama juga masa perikatan dulu. Bila sampai kepada PRU, PRN, kita masuk solo. Kita buat gabungan politik di peringkat pusat hanyalah untuk kestabilan, untuk rakyat seluruh negara. Tapi apabila kita pergi ke PRN Johor, apabila kita pergi ke PRN Melaka, kita masih balik, nak solo. Maknanya you jadi pusat di pusat, pergi sampai ke tol air keruh, masuk tu dalam tu, aku dah tak ada kerajaan dengan kau ni. Okey, kita berlawan sama sendiri. PH, perikatan, BN. Tetapi sekarang lain. Okey, mungkin penukaran alaf baru, madani, perpaduan. Okey, kita lawan dua penjuru saja, PN dengan ni. BN pun tak nak bersolo lagi dah. Maknanya BNPH, itu tak kisah. Tetapi yang saya kata tadi, yang Ronnie Liu kata tu tidak mustahil. Satu hari nanti DAP pun mungkin akan dilabelkan sama macam MCA. Sekiranya DAP tidak sedar, masih lena dibuai mimpi jadi kerajaan sama-sama untuk mempertahankan apa yang salah. Mungkin satu hari dia akan jadi MCA. Sini saya pun nak ingatkan, MCA jadi macam ni pun kerana UMNO terlalu dominan dalam Barisan Nasional. Sehingga kan DAP boleh ada ruang tu pergi masuk ke masyarakat Cina. Tengok MCA tak ada ruang untuk bercakap pun dengan UMNO. UMNO kata apa, MCA yes man saja. Sekarang kita sudah nampak serba sedikit DAP pun akan ke arah itu. Ini baru 7 bulan, 8 bulan. Kalaulah pergi 5 tahun, 10 tahun, saya kata tidak mustahil apa yang Ronnie Liu jangka ini akan jadi kepada DAP. Sebab apa yang dia janji, dia tak boleh buat masa ini. Sebab itulah tadi saya kata, balik kepada tadi, saya kata pemimpin-pemimpin DAP kena fikir. Kena cari jalan macam mana saya nak selesaikan janji-janji saya kepada masyarakat Cina ni. Kesamarataan, kuota, UEC, apa lagi yang deklarasi setapak ni, apa ni semua, you cuba. Kalau you tak dapat buat, masuk sampai 5 tahun, 10 tahun, masyarakat Cina sekarang ni lagi laju daripada dulu. Kan? Dia punya masyarakat Cina akan kata, you pun kencing lagi kuat lah. Dulu you kata ini MCA tak boleh buat, ini MCA tak boleh buat, tapi bila you gabung sekali, semua you pun lupa. Sebab itu saya nak kata, kalau kata ada yang menyatakan MCA ni biawak hidup, tidak dapat nak bagi support orang Cina kepada parti gabungan kita, Barisan Nasional. Serba sedikit. Saya tidak salahkan semua. Mungkin MCA juga ada kesalahan, kelemahan, tapi serba sedikit ini juga disebabkan oleh parti gabungan kita, komponen kita yang terlalu dominan, menyebabkan kita dilihat tiada fungsi dan tiada say. peranan tu Tak ada boleh buat peranan.
Sedangkan kita ni sentiasa kalau mesyuarat gabungan kita lah. Kalau dululah, sekarang saya tak tahu dia masih nak dominan ke tidak dalam perpaduannya ada banyak parti. Kalau dulu, kalau mesyuarat tu kita perlu untuk toleransi lah. Apa yang kita fikirkan toleransi dan juga kita fikirkan itu berpatutan. Kita lah. Apa-apa keputusan pun mesti ada konsensus bersama. Bersama. Kita rasa persefahaman itu ada, kita rasa toleransi itu berpatutan dengan masyarakat. Seimbang. Kita boleh terima. Tetapi yang mengapi-apikan, yang mengatakan kita ni ikut pak turut sebab sepatutnya kita dapat lagi portion yang lagi besar. Itu DAP. So sekarang ni DAP kena buat lah. Buat apa yang you janji tu sehingga dapat. Barulah masyarakat Cina rasa you lebih baik daripada MCA. Ya. Walah ada kita tak kisah. Proses juga. Saya di MCA. Saya tak kisah. Kalau you boleh buat lagi baik daripada saya, demi negara, saya setuju dengan you. Buat je lah kan. Tetapi kalau you tak dapat buat, you minta maaf. Tu saja macam tadi saya katakan, you minta maaf. Sebab itulah kata biawak hidup kepada MCA. You nak kata biawak hidup pun biawak hidup lah. Tetapi you kena ambil sebagai abang besar. Katalah satu keluarga ada abang, adik, abang ngah, adik bongsu kan. Dalam satu keluarga tu, baik buruk dalam satu keluarga tu, you jangan salahkan adik ni sebagai biawak hidup. You kena ada serba sedikit tu kesalahan tu daripada siapa? Abang terlalu dominan? Apa pun you nak jadi abang besar? Bila kita bercakap bagi pihak masyarakat, marilah ramai pemimpin dia attack. Attack buat apa? Dia kata nak bincang dalam rumah. Lepas itu, kalau saya nak bercakap untuk pihak masyarakat yang untuk mendapat undi kepada saya, you tak boleh cakap macam tu. Takkan you nak wakil cakap ni, you faham dia. Saya yang faham dia. Saya, parti saya Chinese, saya parti yang faham orang Cina. Bukannya UMNO yang faham mentaliti orang Cina. MCA tak boleh cakap macam tu. You faham ke orang Cina nak apa? Faham tak? Itu yang menjadikan kita wakil. Tapi kalau kita tak boleh suarakan untuk ni, lepas tu DAP pula masuk, orang kata tengok MCA pun tak dapat perjuangkan, DAP berjuangkan. Jadi silakan. Betul tak? Sekarang dah jadi kerajaan, tunjukkan keikhlasan kamu. Dan saya kata tidak mustahil. Kali ketiga dah saya kata tidak mustahil. Ni Ronnie Liu kat jangka ni dalam 5 tahun, 10 tahun. Kita tunggu dan lihat. Ini memang mesej betul-betul untuk DAP, maksudnya tak mustahil akan jadi. Sebab ini teguran secara baik ni. Sebab sama-sama dalam perpaduan. Kita teguran. Kalau you tak boleh nak melaksanakan apa yang you janji ni dalam masa tu, saya rasa parti DAP ni orang akan label you MCA 2.0. Kita di label 2.0 tu pun sebab you yang pergi momokkan rakyat, kata kita tidak mampu. So tak apa, kita dah tak kurang peranan sekarang ni. Sekarang ialah tadi banyak kali kita kata sekarang kita berada di kerajaan perpaduan kan. Dan ada juga setengah pemimpin yang katakan MCA ni tak payahlah nak kritik sangat. Kita punya rakan-rakan dalam gabungan. Yalah, sebab kita kan dalam kerajaan perpaduan kan. Yalah, mungkin istilah kritik dengan tadi Cok kata menegur kan. Mungkin di situ ada masing-masing punya pandangan yang berbeza. Mungkin kita MCA, mungkin Cok kata kita nak menegur demi kebaikan. Dan ada setengah pemimpin kata ini adalah kritik yang tak sepatutnya MCA buat. Jadi kalaulah kita tak boleh tegur, you buat salah, you terus buat salah, you nak kalah ke? Betul tak? You nak kalah ke? Kalau kita tegur you tak nak ubah. You dah buat salah, kita dah nampak, orang dah nampak, tapi kita tegur, you kata tak boleh kritik sebab sama satu kerajaan. Sedangkan daripada dulu, awal-awal dulu, ada apa-apa kesalahan daripada UMNO, you kata panggil MCA, mari explain lah. You minta explanation daripada MCA dulu. Kalau ada apa-apa kesalahan yang UMNO buat, you suruh rakan sekutu dia MCA untuk explain lah. Saya rasa bukan kritik lah, kita kata teguran ini daripada zaman dulu. Tun M, Tun Pak Lah turun setiap PM. Kalau parti pembangkang tu selalu dia suruh kata dia suruh parti komponen dia, sekutu dia untuk explain lah, untuk dia explain. Sebab itulah hari ni saya rasa hari ni politik dia lagi matang daripada dulu. Matang. Bila ada dua
partisan, dui partisan, kan? Jadi teguran itu saya rasa normal. Takkanlah you duduk dalam satu family pun, kalau you buat salah kita tak boleh tegur. Kalau kita buat salah you tak boleh tegur, lepas tu Memuji sangat. memuji pula, sambil nak puji pula. Dah buat salah dah tapi puji lagi. You buat salah saya puji you lagi. Sekarang Sekarang yang duduk kat luar tu ramai-ramai tu, yang itu yang akan nampak dan yang itu yang akan bagi undi. ya. So sekarang kritikan membina, menegur untuk kebaikan dan Sebab nak mengubah ke arah yang lebih baik, kena ada lah, kena terima lah. dan mungkin untuk yang soalan terakhir lah nak tanya Chua, yalah sekarang MBC fokus kepada pengundi muda, pemimpin muda kan, untuk rekrut menerajui kepimpinan parti, dan banyak kita buat bengkel untuk pelapis-pelapis muda di MCA. Mungkin boleh komen sikit ataupun ulas sikit mengenai. Memang sekarang ni MCA sedang giat lah mencari pemimpin-pemimpin muda dan juga mencari ahli-ahli muda untuk, bukan ahli parti muda, ahli muda untuk masuk join kita. Dan juga MCA kita tidak lokek lah untuk memberi peluang dan juga melatih orang muda menjadi kesinambungan parti kita di masa hadapan. Kerana contohnya macam kali ni PRN kita sudah kata kita tak menyertai PRN ini, dan kita menumpukan kepada PRU ke-16. Untuk pergi ke PRU 16 ni kita ada 4-5 tahun lagi, 3-4 tahun lagi lah kita kata. Ada masa. Jadi kalau ada pemimpin muda yang nak masuk parti, untuk kita buat bengkel-bengkel apa semua tentang kenegaraan, biar mereka faham tentang perlembagaan negara, perundangan. Itu adalah satu pupukan. Kita nak pupuk, kita nak train ahli-ahli muda ni supaya pada sampai masa PRU nanti kita ada ramai pilihan calon-calon muda yang berpotensi, yang berkaliber untuk mewakili parti kita bertanding dan mungkin untuk menang lah. Kita pun perlu nak menambah kerusi untuk menang. Jadi sebab itulah kita pembikinan sekarang ini, kita mula pembikinan untuk mencari bakat baru lah. Kalau dalam sukan kita cari bakat baru, tokoh-tokoh muda untuk kita ketengahkan di masa hadapan. Tetapi kekangan yang kita terima adalah peratusan orang muda yang meminati politik ini tidak begitu memberangsangkan di kawasan tempatan, macam di tempat saya apa pun, sebab ramai orang muda dah berhijrah keluar. Dan juga sekarang ini kelangsungan hidup itu menjadikan orang muda lebih tertumpu kepada karier. Nak struggle untuk kehidupan. Yang minat politik, mungkin ada yang minat tapi tidak berkecimpung, tidak masuk. Dia minat, dia tengok, dia baca, dia boleh bagi idea dalam social media, tetapi dia nak involve secara direct dalam parti itu kurang sikit. Cabaran dia. Itu cabaran dia. Di mana-mana pun saya tengok cabaran dia lain daripada 10 tahun, 20 tahun lepas. 10 tahun lepas kita join, kita minat, kita suka dengan program-program parti ni. Tetapi masa sekarang ni banyak masa dihabiskan untuk kelangsungan hidup, untuk mencari nafkah, untuk sebab di masa sekarang ni, satu kata tadi, barang pun semakin mahal, inflasi. Jadi gaji yang dapat tu cuma boleh mungkin menampung mereka nak kerja, nak beli rumah, nak beli kereta, nak berkahwin. Jadi itu semua tu saya rasa menjadi, ada juga yang aktif separuh. Lepas itu susah kerja, tak ada masa lagi nak keluar, lepas tu dah concentrate dalam pekerjaan. Jadi itu juga satu kekangan lah. Kalau nak cari, memang kalau boleh cari lagi banyak orang muda masuk, bila lagi ramai orang muda masuk, lagi tinggi percentage kita untuk cari yang berpotensi.
Kan? Yalah nak memacu parti ke arah yalah sebagai pelapis kan. Ya. Dan bro, kalau nak cakap dari segi last lah untuk kempen sempena PRN ni, mungkin yang sibuk kata pasal 3R lah untuk sebagai penutup podcast kita pagi episod ke-7 kali ni. Mungkin last word. Ya, untuk 3R ni saya rasa memang patut dielak pun. Sebelum ini pun kempen-kempen kita banyak, kalau Barisan Nasional lah dulu lah, dia banyak berkisar kepada tawaran-tawaran dia banyak berkisar kepada pembangunan. Dia jarang pun nak main tentang agama, nak main tentang kaum dan juga nak tentang raja. Memang kita jarang sentuh lah. Dan itu lain daripada kita punya landasan yang kita naik daripada dulu tu. Jadi ingatan saya lah kepada mana-mana lah semua pihak supaya janganlah bermain dengan isu-isu ini, kerana dalam Malaysia ni negara kita majmuk. Kita banyak kaum, kita banyak agama. Bila you tekan kepada agama ini, lepas tu you tekan kepada kaum ini, dia akan jadi ke satu konflik. Dan juga ini hanyalah politik dan ini hanyalah untuk meraih sokongan rakyat supaya pilih mana yang terbaik. Jadi lebih baik kita memperjuangkan nasib rakyat yang sekarang ni yang kita lihat masih belum baik, susah. Jadi lebih tertumpu kepada manifesto yang membina. Jadi rakyat boleh menilai siapa yang lebih cekap, tapi jangan janji kosong siapa yang lebih cekap dan juga siapa yang lebih berwawasan untuk dipilih sebagai kerajaan. Saya rasa itu lebih kepada untuk kita meningkatkan produktiviti kita lah, negara kita, supaya dapat pilih pemimpin yang berwawasan dan juga pemimpin yang boleh mentadbir menguruskan negara dengan baik lah. Ya, baik. Terima kasih Choh Hak Kuan kerana sudi bersama dengan podcast ST10. Dan kepada semua para pendengar dan penonton ST10, teruskan bersama kami untuk episod-episod yang akan datang. Terima kasih. Jumpa lagi. ST10, sembang santai tapi sampai.